Ini adalah soalan kuantitatif 2. Jadual menunjukkan hasil dan perbelanjaan kerajaan. Cuba tengok dua komponen yang kita kaji, hasil dan lagi satu perbelanjaan kerajaan. Bagi sebuah negara dari tahun 2013 hingga tahun 2015, okey, kita cuba tengok jadual yang telah disediakan. Ya, semua adalah RM cukai ya, maklumat dia. Kita ada hasil cukai langsung, hasil cukai tak langsung, hasil bukan cukai. Untuk maklumat pelajar, ketiga-tiga item ini sebenarnya adalah merujuk hasil kerajaan. Dan selain daripada itu, kita ada perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Okey, dua jenis perbelanjaan ini sebenarnya merupakan perbelanjaan kerajaan. Dengan reti kata lain, kalau kita nak dapatkan jumlah hasil kerajaan, kita kena tambahkan tiga item tersebut. Dan kalau kita tak dapatkan jumlah perbelanjaan kerajaan, kita perlu tambahkan perbelanjaan mengurus, begitu juga dengan perbelanjaan pembangunan. Okey, jadi sekarang apabila kita sudah jelas berkaitan dengan jadual tersebut, marilah kita tengok soalan dia. Soalan A. Apakah yang dimaksudkan dengan cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai? Okey, so sekarang dia tanya, cukai tak langsung. Okey, apakah definisi dia? Cukai tak langsung atau keseluruhan cukai beban cukai dapat dipindahkan kepada pihak lain. Ya, di mana kita kata boleh dipindahkan kepada pihak lain, kata kunci dia, boleh dipindahkan. Okey, sudah kata tak langsung kan? Kalau tak langsung itu bermaksud dia dikenakan secara tidak langsung. Boleh dipindahkan kepada pihak yang lain. Okey, jadi masa anda tulis, anda pun tulislah. Cukai tak langsung adalah beban cukainya boleh dipindahkan kepada pihak yang lain. Habis. Itulah saja definisi dia. Soalan dia hanya tanya apa yang dimaksudkan kan. Jadi kita bagi definisi pun telah mematai. Jadi sekarang kita cuba tengok. Apa itu hasil bukan cukai? Hasil bukan cukai ialah hasil dan perolehan kerajaan daripada sumber-sumber beban bukan cukai yang dikutip dari perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Okey, ataupun sebenarnya kata kunci dia, okey, anda cek semula, pastikan anda ada sebut dia adalah hasil kerajaan. Dan lagi satu jenis hasil kerajaan ini sebenarnya adalah diperoleh daripada sumber hasil selain daripada cukai. Maksudnya dia bukan daripada cukai punya. Itu adalah hasil bukan cukai. Kata kunci, sumber hasil selain daripada cukai ataupun bukan cukai pun boleh. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan definisi dia sahaja. Sekarang kita sambung untuk bahagian B pula. Hitung kadar pertumbuhan jumlah hasil kerajaan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau kita nak cari kadar pertumbuhan jumlah hasil kerajaan ini, yang pertama, anda sepatutnya cari berapakah jumlah hasil kerajaan dulu. Yang ini kita kena cari untuk 3 tahun berturut-turut. Bermaksud dari tahun 2013, tahun 2014 dan juga tahun 2015. Nanti yang kedua itu barulah kita dapat cari kadar pertumbuhan dia. Okey, jadi sekarang jumlah hasil kerajaan. Okey, tengok semula dekat sini. Apakah rumus bagi jumlah hasil kerajaan? Hasil cukai langsung tambah hasil cukai tak langsung tambah hasil cukai. Ya, semua kita akan tambahkannya. Okey, jadi pastikan anda sediakan rumus dia dulu untuk soalan B. Okey, so sekarang kita tengah cari jumlah hasil kerajaan. Okey, pastikan anda tunjukkan pengiraan. Okey, kemudian jawapan. Katakan sekarang pengiraan yang saya tunjuk ini, katakan saya tengah kira untuk tahun 2013. Jadi sekarang ni saya tanya,
Berapakah jawapan yang anda dapat bagi jumlah hasil kerajaan bagi tahun 2013? 158809. Okey, itu sahaja ke jawapan kamu? Ringgit. Ringgit. Itu sahaja ke? Jumlah hasil kerajaan. Ya. Tak, bukan salah, tak tepat. Tengok semula jadual anda. Ada apa? Oh, juta. Ya, okey. Okey, jadi anda sepatutnya dapat kira yang ini dan dapat dia adalah RM juta. Okey, selepas tunjuk rumus pengiraan dan jawapan, yang ini anda hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. Untuk jawapan yang lain, kita kena sediakan dalam bentuk jadual. Okey, so sekarang kita cuba tengok kita ada tahun 2013, 14 dan juga 15. Yang ini adalah jumlah hasil kerajaan. Okey, tadi kita pun sudah dapati bahawa jawapannya adalah 158,809 RM juta. Jadi pastikan anda tulis RM juta ya, buat kurungan. Okey, sekarang Miss nak tanya, bagi jumlah hasil kerajaan untuk tahun 2014, berapakah jawapan dia? 157293. Okey, tahun yang seterusnya? 158383. Ya, good. Itulah jawapannya. Sekarang selepas anda sudah sediakan jumlah hasil kerajaan, okey, barulah kita boleh cari yang ini yang berkaitan dengan kadar pertumbuhan jumlah hasil kerajaan. Bermaksud kita akan pakai data yang kita telah cari tadi ini supaya dapat tolong kita cari kadar pertumbuhan jumlah hasil kerajaan. Okey, cuba fikirkan rumusnya dulu ya, nanti Miss akan tanya. Jumlah hasil tahun semasa Ya. tolak jumlah hasil tahun sebelum Ya. bahagi dengan jumlah hasil tahun semasa darab 100%. Bahagi jumlah hasil tahun apa? Jumlah hasil tahun semasa. Yang bahagi punya wa. Tahun sebelum. Ya, ingat sebelum kemudian? Okey. Darab dengan 100%. Yes, good. Itulah jawapan dia. Okey, ini rumus dia ya. Jadi sekarang katakan, okey, sebab soalan yang ditanya berkaitan dengan kadar pertumbuhan jumlah hasil kerajaan itu, dia hanya nak 2 tahun ini saja. Tahun 2014 dan 15. Katakan sekarang saya tengah cari tahun 2014 ya. Okey, katakan ini saya dengan kira tahun 2014. Bermaksud tahun semasa saya adalah 14, tahun sebelum 13 bahagi dengan tahun sebelumnya itu 13. Which means dekat sini kita akan buat perbandingan antara dua data ini sahaja. Guna yang semasa, tolak sebelum, bahagi sebelum darab 100%. Sila tunjuk pengiraan tersebut, okey. Dan kemudian daripada pengiraan ini, berapakah jawapan yang anda dapat? Negatif 0.95%. Yes, good. Itulah jawapan dia. Okey, disebabkan dia hanya minta 2 tahun sahaja kan? Okey, juga sama. Kita perlu sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual. Okey, jadi sediakan tahun. Yang ini adalah kadar pertumbuhan hasil kerajaan. Untuk tahun 2014 kita terus masukkan negatif 0.95%. Okey, bagaimana pula dengan jawapan bagi tahun 2015? 0.69. 0.69. Okey, 69 apa ya? Persen. Jika ada sebut pasal peratus juga. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok. Kita dapati bahawa jawapan untuk tahun 2014 ada tanda negatif. Kemudian bagi tahun 2015, positif. Apa maksud tanda negatif dengan tanda positif ini? Negatif tu maksudnya dia menurun. Dia ialah apa?
Hasil Tengok yang kerajaan. ya, hasil kerajaan menurun. Kalau positif, Hasil kerajaan meningkat. yes, thank you. Itulah maksudnya. Okey, jadi itu bermaksud kenapa adanya tanda negatif, kenapa adanya tanda positif. Yang negatif ini maksudnya dia menurun banding dengan tahun 2013. Yang positif pada tahun 2015 kan. Bermaksud kalau banding dengan tahun 2014, hasil kerajaan telah meningkat. Itulah sebab dia mencatat positif. Okey? Kadang-kadang soalan dia akan minta anda tafsirkan jawapan dia. Jadi anda kena beritahulah ini menunjukkan hasil kerajaan telah meningkat ke menurun ke banding dengan tahun apa. Okey, jadi itu adalah soalan bagi bahagian B. Kita teruskan dengan soalan C. Hitung belanjawan kerajaan. Okey, kalau kaitan belanjawan ini, belanjawan bermaksud dia hanya berkenaan dengan hasil dan juga perbelanjaan. Hanya dua komponen ini saja yang kita kaji. Okey, tapi ingatlah hasil dekat sini merujuk kepada hasil kerajaan dan perbelanjaan dekat sini juga sama, dia merujuk kepada perbelanjaan kerajaan. Dan sekarang soalan dia minta anda hitung belanjawan kan. Jadi rumus bagi belanjawan, kita akan pakai hasil tolak perbelanjaan. Okey, tetapi anda cuba tengok, dia hanya nak tahun 2014 dan 2015 sahaja. Okey, cuba saya nak ingatkan, tadi kita kata jumlah hasil tolak jumlah perbelanjaan kan. Jumlah hasil dia, kita sudah cari dekat sini dah. Bermaksud kita boleh ambil data yang telah disediakan sini, tetapi jumlah perbelanjaan, anda cuba tengok, ya kita ada dua ini ya, kita ada perbelanjaan mengurus dan kita juga ada perbelanjaan pembangunan. Okey, jadi cara nak tulis rumus itu, okey ini soalan C ya, kita ada tulis belanjawan sama dengan jumlah hasil tolak jumlah perbelanjaan. Okey, jumlah hasil ini, katakan sekarang saya nak cari untuk tahun 2014 ya. Jumlah hasil ini, saya boleh ambil yang ini. Okey, yang ini tadi kita sudah cari punya. Tahun 2014, yang ini. Tapi kalau katakan jumlah perbelanjaan, kalau anda tengok jadual dia, tak ada pun. Jadi cara dia sama ada anda sediakan jumlah perbelanjaan, tambahkan kedua-dua komponen ini, ataupun lagi satu cara anda boleh terus buat ubah swap dekat rumus anda. Di mana anda guna jumlah hasil tolak perbelanjaan mengurus tambah dengan perbelanjaan pembangunan. Kalau macam itu, kita tak perlu carilah jumlah perbelanjaan yang baru. Kita terus buat pengkiraan. Okey, berdasarkan rumus yang kita telah masukkan ini. Bermaksud dekat sini, jumlah hasil kita tadi sudah cari punya, kejap ya. Okey, 157,293. Dan perbelanjaan mengurus dan pembangunan ini juga sama, anda pilih data untuk tahun 2014. Yang ini. Dua ini. Terus masukkan angka ini ke dalam pengkiraan anda. Tunjukkan pengkiraan tersebut. Okey, ingat buat kurungannya. Okey, sekarang berdasarkan pengkiraan yang telah disediakan ini, sila beritahu saya berapakah jawapan yang anda dapat? Negatif 48. Negatif 48. 771. Sekali lagi. 771. Negatif 48. 771. Okey. Macam itu saja ke jawapan anda? Juta. Yes. RM juta ya. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi belanjawan untuk tahun 2014. Pastikan ada tanda negatif ini.
Sebab sekarang telah menunjuk bahawa kita dapat belanjawan kurangan iaitu defisit. Dengan cara yang sama, anda sekarang cuba kirakan belanjawan untuk tahun 2015. Kira sekarang ya. Okey, jadi untuk jawapan bagi tahun 2015 itu kita akan sediakan dalam bentuk jadual. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, berapakah jawapan ataupun berapakah belanjawan bagi tahun 2015? Negatif RM44,546 juta. Yes, 546 RM juta. Ya, itulah jawapan dia. So, pastikan anda tahu cara nak hitung belanjawan ini. Okey, itu adalah soalan C. Sekarang kita akan sambung dengan soalan D pula. Okey, tengok soalan dia. Jelaskan kedudukan belanjawan kerajaan pada tahun 2015. Okey. Dia nak tahun 2015 ya. Jadi sekarang tengok jawapan kita. Ya, untuk yang ini. So sekarang, sila beritahu saya kita dapat belanjawan apa ya? Kurangan. Okey, untuk kurangan ini ada satu nama lagi. Apakah nama dia ya? Belanjaan kerajaan melebihi cukai. Okey, kalau anda kata perbelanjaan dia adalah melebihi hasil dia, okey, itu sebagai alasan dia. Sekarang soalan saya, kurangan ada satu nama lagi. Defisit. Yes, good. Defisit. Okey, belajar guna perkataan ini ya, defisit. Okey, jadi dekat sini untuk jawab soalan D itu, you punya kata kunci yang pertama, you mesti ada sebut yang ini, dia merupakan belanjawan kurangan ataupun belanjawan defisit. Mana-mana satulah. Okey, bagi tahu alasan juga. Kenapa demikian? Kerana jumlah hasil kurang daripada jumlah perbelanjaan ataupun jumlah perbelanjaan melebihi jumlah hasil pun boleh. Itu untuk soalan D. Okey, pandai-pandai susun ayat anda, pastikan ada kata kunci yang ini. Ini yang penting. Okey, jadi itu adalah untuk belanjawan bagi tahun 2015. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan E. Hitung akaun semasa kerajaan bagi tahun 2014 dan 2015. Okey, cuma sekarang saya nak beritahu, sebenarnya ya, kalau berdasarkan akaun semasa, memang anda pernah belajar dalam bab 1. Itu sebenarnya di bawah imbangan pembayaran. Okey, untuk maklumat anda berkaitan dengan imbangan pembayaran itu, nanti anda akan belajar dengan lebih lanjut dalam bab 7. Tetapi sekarang, apa yang Miss nak beritahu, akaun semasa yang ditanya di sini bukan ada kaitan dengan imbangan pembayaran punya. Akaun semasa ini, dia berkaitan dengan belanjawan yang kita nak kaji, di mana berkaitan dengan hasil dan juga perbelanjaan. Jadi sekarang saya nak beritahu tentang rumus dia. Okey, akaun semasa punya rumus ya, kalau yang berkaitan dengan belanjawan punya, ingat kita akan guna jumlah hasil. Okey, kemudian kita tolak perbelanjaan. Tetapi perbelanjaan yang kita fokus itu hanya perbelanjaan mengurus sahaja. Okey, soalan dia minta nak hitung untuk tahun 2014 dan 15 kan? Katakan sekarang saya fokus 14. Okey? Jadi, perbelanjaan mengurus, ini sahaja. Kemudian jumlah hasil, tadi kita sudah cari punya. Ya, yang ini. Guna dua data yang berkaitan itu, masukkan dalam pengkiraan. Cuba kira akaun semasa bagi tahun 2014. Okey, nanti Miss tanya ya. RM 226 juta. Yes, RM 226 juta. Juga sama, kita perlu sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual sebab dia melibatkan 2 tahun.
Tahun 2014 kita sudah tahu 226. Bagaimana pula jawapan anda untuk tahun 2015? RM 6,750 juta. Yes, 6750 RM juta. Itu adalah jawapan bagi akaun semasa. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, kita memang telah selesai bincanglah bahagian A, B, C, D, E dan anda boleh nampak memang ada beberapa rumus yang telah diperkenalkan dekat sini. Pastikanlah anda hafal dan ingat rumus-rumus yang berkaitan. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 2 ini.